Gerai Hari Kebangsaan 2021 bagi menyemarakkan lagi sambutan ulang tahun Kebangsaan ke-37 diadakan di keempat daerah. Pelbagai jenis barangan dijual, termasuk jualan satu kampung satu produk daripada Majlis Perundingan Kampung masing-masing. Dengan adanya penganjuran gerai ini dapat memberi peluang kepada penjaja mempamerkan produk sekaligus meningkatkan perekonomian negara. Di daerah Brunei dan Muara, gerai diadakan di kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja Bandar Seri Begawan. Di daerah Tutong, kawasan lapang berdepanan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah. Di daerah Temburong, gerai diadakan di kawasan Ruang Legar, Kedai Pekan Bangar. Sementara itu, di daerah Belait diadakan di gerai Tudong Saji, Kuala Belait. Masa depan ekonomi global, tindakan dasar bagi pemulihan transformatif saksama, isu sektor keuangan dan keuangan berdaya tahan antara yang dibincangkan semasa mesyuarat Jemaah Menteri Keuangan G20 dan Gubernur Bank Pusat pertama yang diadakan secara maya. Mesyuarat dipengerusikan bersama Tuan Yang Terutama Daniel Franco, Menteri Ekonomi dan Keuangan Itali, dan Tuan Yang Terutama Igan Ziovisco, Gubernur Bank Itali. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua mewakili negara Brunei Darussalam ke mesyuarat tersebut. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah selaku pengerusi ASEAN bagi Finance Track mengongsikan 3 teras strategik pemulihan, digitalisasi dan kemampanan di bawah landasan ekonomi dan keuangan antara agenda utama dalam tema ASEAN tahun ini. Yang berhormat juga menjelaskan mengenai penyelarasan dan usaha-usaha holistik ASEAN di bawah rangka kerja pemulihan komprehensif ASEAN. Selain menggesa untuk memastikan pendirian dasar yang fleksibel yang menyokong pemulihan serta menjamin ekosistem keuangan yang stabil dan berdaya tahan. Yang berhormat menyambut baik penekanan untuk memanfaatkan digitalisasi sebagai platform ke arah pemulihan. Lebih 40 buah syarikat dan agensi berkepentingan menawarkan pelbagai pekerjaan semasa pelancaran pasaran pekerjaan industri pembinaan 2.0. Juga diadakan pengenalan kursus HNTech Construction and Drafting Dual TVET yang memberikan pengetahuan dan kemahiran dengan gabungan latihan berasaskan institusi dan industri yang merangkumi rangkaian modul berkaitan dengan pembinaan industri. Manpower Industry Steering Committee MISC Construction akan terus membuat perancangan dan aktiviti untuk menyediakan peluang-peluang pekerjaan bagi anak tempatan dalam industri pembinaan. Antara kerjaya tersebut ialah pertukangan kayu, juruteknik pendingin hawa dan aram-aram atau scaffolding. Sejak penyusunan semula industri telekomunikasi di negara ini, terdapat peningkatan 30% pelanggan fixed broadband antara bulan Januari hingga September tahun lalu. Dengan peningkatan tersebut, negara menduduki tangga kedua dalam indeks infrastruktur telekomunikasi seperti yang direkodkan dalam Tinjauan E-Kerajaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB 2020. Perkara ini dikongsikan semasa Forum Belia Chevening Brunei BCYF edisi ke-13 ke arah mengekalkan perkembangan dan momentum positif itu. Ketika ini telah bermula kerja-kerja percubaan dan penyelidikan bagi perkembangan teknologi 5G di negara ini. Menjelang April ini, beberapa projek rintis yang mengetengahkan pengalaman 5G akan ditempatkan di beberapa lokasi strategik. Dengan inisiatif berkenaan, setentunya akan dapat memupuk minat para belia untuk tampil dengan idea-idea baru dan inovasi yang dapat dimanfaatkan dalam teknologi 5G. Dengan tema Belia Bijak bagi Negara Pintar atau Smart Youth for a Smart Nation, forum menghimpunkan lebih 250 orang belia dari seluruh negara termasuk para pelajar kelainan upaya serta lebih 25 penceramah, moderator dan fasilitator. Program iUsahawan.
Pusat pembangunan belia mampu melahirkan model insan yang kompeten dan mempunyai keboleh pasaran, iaitu memperoleh pekerjaan, berkecimpung dalam keusahawanan maupun lanjutkan pendidikan ke peringkat yang lebih tinggi. Bagi mencapai hasrat itu, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan LifeWire Brunei Sdn Bhd telah menandatangani memorandum persefahaman bagi meningkatkan lagi kerjasama dalam mendapatkan khidmat pakar khususnya dalam bidang keusahawanan. Ia juga menggalakkan penglibatan dan meningkatkan potensi belia dalam keusahawanan sekaligus sebagai usaha untuk mengembangkan rangkaian usahawan-usahawan belia. Fashion with Style Festive and Cloth Bundle diadakan baru-baru ini di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Acara yang diusahakan oleh anak-anak belia tempatan mengetengahkan produk fashion yang dimajukan oleh anak Brunei sendiri. Acara tersebut bermatlamat untuk menyatukan usahawan belia Brunei di bawah satu bumbung. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD, institusi perbankan terbesar di negara Brunei Darussalam, sekali lagi terpilih sebagai bank paling kukuh di negara ini oleh Balance Sheet The Asian Banker TAB. Sebagai senarai 500 teratas Asia Pasifik oleh Balance Sheet, BIBD naik 48 tangga dan kekal dalam senarai 500 teratas bagi 3 tahun berturut-turut. Kedudukan tersebut adalah berdasarkan pada kad skor yang terperinci dan terus yang menilai kedudukan bank-bank komersial dari 6 bidang penyata imbangan prestasi keuangan. Pengiktirafan ini merupakan satu penghormatan dan menjadi kebanggaan bagi bank tersebut kerana ia mencerminkan lanskap perbankan yang berdaya tahan di sebalik cabaran-cabaran yang dihadapi tahun lalu. Makanan Melayu Brunei masih menjadi pilihan pengusaha-pengusaha makanan tempatan sebagai jualan utama mereka, meskipun kini banyak pilihan makanan yang baru muncul untuk dicuba. Namun tiada bagi Nona Manis, syarikat ini masih mengekalkan dan memperkembangkan makanan dan kuih-muih Melayu Brunei dengan kreativiti inovasi mereka tersendiri. Bermula dari rumah, Nona Manis kini mampu meraih pendapatan 4 ke 5 ribu sebulan. Beroperasi sejak tahun 2018, Nona Manis terkenal dengan penyediaan makanan Melayu tradisional dengan gabungan barat telah menghasilkan kuih yang cantik dan unik serta mempunyai rasa yang enak. Hidangan utama Nona Manis ini termasuk nasi kuning selain calak Brunei dan taku santan. Dalam memenuhi permintaan penggemar makanan, Nona Manis mengikuti acara Selera Bruneiku, Minggu Gastronomi bagi memberi peluang orang ramai mengeksplorasi makanan tempatan. Nona Manis ni mula beroperasi pada tahun 2018. Awal tahun 2018, mula-mula ia bermula dengan menjual kuih-kuih Melayu saja. Sekali lepas satu, mula-mula meningkat dan berubah dan bercampur baurlah dengan kuih-kuih international juga sama yang lain dan menjual makanan-makanan macam nasi rendang, nasi lemak juga apa semua. Lepas menjual kuih-kuih Melayu itu sampai sekarang lah, tapi masa ni makin bertambah lagi dalam membuat kelas untuk memasak dan kelas untuk baking juga sama untuk customer-customer. Nona Manis berharap perusahaan mereka terus berkembang dalam bidang kulinari yang terkenal dengan produk premium dan perkhidmatan yang berkualiti selain berdaya saing dalam industri makanan yang sentiasa berubah. Selain itu, mempromosikan industri pelancongan makanan negara mendedahkan makanan tempatan di negara ini dan juga ke pasaran antarabangsa.
Semuanya 100% Alhamdulillah, pekerja-pekerja lokal terdiri daripada chef atau jurusamma yang membuat marketing dalam mempost ke sosial media pun orang lokal jurusamma, dan saya sendiri pun orang lokal jurusamma. Harapannya insya-Allah satu hari nanti dapat menunjukkan lagi lah makanan Brunei ini dan menginternasionalkan makanan Brunei ini supaya orang dalam Brunei dan di luar Brunei juga boleh menikmati dan merasai apa benarnya rasa makanan Brunei atau kuih-kuih Melayu Brunei dan makanan-makanannya. Itu. Suasana Bandar Seri Begawan kini lebih meriah dengan adanya Yayasan Food Street yang telah diadakan sejak Februari lalu. Ia sebagai platform untuk membantu para peniaga tempatan mengembangkan perniagaan mereka di samping dapat memperkenalkan hasil produk masing-masing. Dianjurkan oleh Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah selama 3 bulan. Yayasan Food Street ini berkonsepkan halaman moden dengan sentuhan klasik. Kawasan jual beli yang direka dengan menggunakan kayu dan juga tumbuh-tumbuhan hijau menarik ramai lagi pengunjung ke kompleks berkenaan. Salah satu tarikan utama Yayasan Food Street ini adalah lampu-lampu yang telah pun dipasang di atas laluan orang ramai di sepanjang gerai makanan. Pihak kami ingin membuat sesuatu yang baru dan unik yang boleh menarik orang ramai untuk datang ke bandar dan memberiakan lagi Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Alhamdulillah, kami telah pun menerima sambutan yang sangat memberasakan daripada orang awam. Dengan terbinanya platform Yayasan Food Street ini, pihak kami berharap kami akan dapat menyokong para usahawan tempatan untuk mengembangkan lagi perniagaan mereka dan seterusnya menyumbang kepada kemajuan negara. Yayasan Food Street dibuka untuk kunjungan orang ramai pada hari Isnin hingga Sabtu bermula pukul 4 petang hingga 11 malam, manakala pada hari Ahad pula akan dibukakan seawal pukul 6 pagi hingga 11 malam. Selain gerai makanan, kemudahan lain juga disediakan seperti permainan dan tempat makan. Beberapa pengusaha tempatan yang mengikuti Yayasan Food Street mengongsikan pengalaman mereka yang mana acara seumpamanya banyak memberikan mereka pendedahan dalam bidang perniagaan dan lebih dikenali ramai. In Yayasan, it's very good. I thank you a lot for Yayasan to, actually we participate on this one also. And as you can see, we have a lot of people coming in and trying our food here, which is really good lah. Bagus. Ramai orang sini. So, boleh dikenali. Boleh dikenali ke ataupun macam mana? Macam some ada yang andang tahu sudah, our customer yang sebelum-sebelum ni. Di sini ada yang baru-baru tahu. I think maybe ada orang dari kawan-kawannya lah macam post to Instagram, to Facebook kali apa macam itu dan mungkin bertambah-tambah. Industri fashion muslimah di negara ini dilihat sebagai industri yang sentiasa berkembang dan menjadi perhatian sesetengah wanita, lebih-lebih lagi dalam trend tudung atau hijab. Ramai usahawan fashion kini berani tampil dengan jenama mereka tersendiri dan tidak terkecuali salah seorang pengusaha jenama tudung yang kini semakin dikenali di negara ini memberanikan diri tampil dengan jenama dan produk keluaran tersendiri. Dayang Hajah Nurliana binti Haji Marsini berumur 35 tahun berkelulusan dalam sarjana muda dalam bidang perakaunan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia mula minat menceburkan diri dalam bidang perniagaan sejak 12 tahun yang lalu. Alia sebenarnya ditubuhkan pada tahun 2018 dan masa itu kami memulakan operasi kami di salah sebuah premis lah. Tapi pada bulan Oktober 2018 disebabkan ada a few challenges, so kami mengambil keputusan untuk menjalankan operasi kami di atas talian saja, itu secara online lah. Dan dari sana juga kami bukakan platform untuk reseller. Jadi platform ini kami jadikan untuk membagi peluang kepada yang akan menjana pendapatan tambahan lah. Sebagai seorang pengasas bersama jenama Alia, Dayang Hajah Nurliana tidak lari dari pelbagai cabaran, namun ianya dapat diatasi secara positif dan belajar dari kesilapan. Sejak penubuhan Alaina, pihaknya telah mengeluarkan lebih dari 300 warna dan corak. Dengan hanya menggunakan media sosial
iaitu Instagram sebagai platform untuk mengembangkan perniagaannya dan dikenali jenama Elia telah menembusi pasaran luar iaitu Malaysia. InsyaAllah harapan kami dalam 5 tahun ke depan ini, mudah-mudahan kami dapat kekal di dalam pasaran dan juga ada perancangan-perancangan dalam masa terdekat ini untuk mengeluarkan produk-produk lain under brand Alia. Nasihat kepada beliau, walaupun masa ini bukannya senang untuk mencari pekerjaan, tapi itu dapat dijadikan sebab untuk tidak kita ni membuat apa-apalah. Sebenarnya banyak saja platform yang ada yang dapat membantu menjana pendapatan. Banyak saja peluang-peluang di luar sana yang sedia ada untuk mereka memulakan bisnes. Jadi mungkin yang alasan-alasan sentiasa didengar adalah tiada modal. Tapi sebenarnya banyak saja platform-platform yang membolehkan kita ni start bisnes tanpa modal sebenarnya.